Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Sir Sazani. Nama saya Muhammad Farid Haziq bin Hisham, nombor metrik 68608. Dalam presentation ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan externality negatif atau positif berkaitan dengan artikel Economic, Social and Environmental Impact of Fuel Subsidies, a Revisit of Malaysia. Subsidi untuk pengeluaran dan penggunaan tenaga adalah instrumen dasar fizikal yang biasa yang telah digunakan secara meluas oleh banyak kerajaan terutamanya di negara membangun. Ia adalah campur tangan kerajaan yang mempengaruhi harga tenaga atau kos bahan bakar pengguna akhir dalam pasaran. Subsidi tenaga di Malaysia mempunyai nisbah tertinggi di ASEAN sekitar 32.9% yang jauh lebih tinggi daripada purata dunia iaitu 8.1%. Ini boleh mengakibatkan penggunaan berlebihan, penggunaan tenaga tidak cekap dan menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Dalam banyak keadaan, faedah yang diterima dari subsidi ini tidak sampai kepada kumpulan sasaran sehingga menyebabkan berlakunya ketidaksetaraan hasil negara kepada golongan kaya. Kebimbangan sosial, ekonomi serta persekitaran telah mendorong pemerintah untuk memilih menghapuskan subsidi tenaga ini. Banyak negara membangun menjadikan aspek pembangunan lestari sebagai asas kepada penghapusan subsidi mereka. Melalui Rencana Malaysia 2010 hingga 2015, ia mendorong kepada pembaharuan dalam subsidi bahan bakar akibat kesedaran untuk mengurangkan defisit dan pembelanjaan negara. Mengurangkan subsidi bahan api dapat membawa banyak faedah kepada ekonomi, persekitaran, sosial, berkenaan dengan equity dan gangguan serta kegagalan pasaran. Dapatan kajian artikel ini memperlihatkan bahawa pihak yang paling terkesan dengan penghapusan subsidi ini ialah golongan isi rumah dalam semua peringkat pendapatan. Artikel ini menjelaskan, polisi adalah mekanisme terbaik dalam membantu golongan terjejas dengan memberi mereka pindahan pembayaran. Selain itu, dapatan juga mendapati penghapusan subsidi ini memberi peluang kepada kerajaan untuk menaikkan KDNK serta meningkatkan kecekapan ekonomi negara. Apabila KDNK meningkat, sumber keuangan yang lebih tersebut dipindahkan kepada sektor yang kurang intensiti penggunaan tenaga. Dari segi penggunaan bahan bakar, artikel mendapati pengguna yang menggunakan subsidi petroleum adalah yang paling kurang terkesan apabila penghapusan berlaku. Ini kerana jumlah pengguna petroleum oleh golongan berpendapatan rendah adalah sedikit berbanding berpendapatan tinggi. Ini berbeza dengan subsidi gas yang digunakan oleh semua lapisan mengikut pendapatan yang menyebabkan kesannya lebih bersifat universal. Dapatan juga mendapati penghapusan subsidi ini pada peringkat awal akan memberi impak negatif kepada KDNK kerana imbangan ekonomi terkesan. Tetapi ini semua hanya kesan jangka pendek yang memberi impak positif lebih besar iaitu pengurangan pelepasan karbon. Kelebihan jika ia dihapuskan boleh memberi faedah. Yang pertama, boleh meningkatkan prestasi makroekonomi dan fizikal negara. Kedua, sumber kewangan boleh digunakan untuk perbelanjaan negara yang lain. Apabila subsidi dihapuskan, maka komitmen kerajaan boleh diberikan kepada aspek pembangunan yang lain seperti pendidikan dan kesihatan. Ketiga, membawa kepada pengurangan penggunaan tenaga yang seterusnya mengurangkan pelepasan bahan cemak apabila tenaga tanpa subsidi telah dialih keluar. Keempat, dapat menghapuskan monopoli subsidi kepada golongan berpendapatan tinggi. Apabila ia dihapuskan, maka ekuiti kekayaan adalah seimbang kepada semua pihak. Kelima, dapat mengurangkan kebergantungan masyarakat terhadap subsidi dan seterusnya mampu meningkatkan daya saing. Kurangan jika subsidi ini wujud pula akan memberi kesan-kesan yang berikut. Pertama, kesan langsung adalah golongan berpendapatan rendah tidak menerima manfaat akibat kenaikan kos tenaga yang lebih tinggi berbanding golongan berpendapatan tinggi. Kedua, kekurangan dalam peruntukan sumber dan kesan buruk jangka panjang terhadap daya saing ekonomi. Kegagalan dalam mengambil kira kos dan faedah menyebabkan perbelanjaan negara meningkat tetapi daya saing ekonomi rakyat masih rendah. Ketiga, melibatkan bebanan fiskal yang tinggi kepada kerajaan sehingga faedah mengatasi kos yang perlu ditanggung. Keempat, ekuiti kekayaan tidak dapat diagih secara saksama kepada semua lapisan masyarakat. Ini menyebabkan jurang ekonomi setiap masyarakat tidak dapat dikurangkan walau terdapat subsidi untuk membantu rakyat. Kelima, hutang negara akan meningkat sekiranya terus bergantung kepada subsidi kerajaan. Kaedah analisis data yang digunakan ialah menggunakan model Computable General Equilibrium iaitu CGE. Model CGE ini digunakan untuk menganalisis kesan pembaharuan subsidi kepada kesan persekitaran, sektor isi rumah dan ekonomi.
menjadikan entiti seperti isi rumah, pemerintah dan firma sebagai instrumen kajian. Faktor pendapatan dan pembelanjaan isi rumah diambil kira dalam melihat status ekonomi masyarakat. 15 sektor bukan tenaga digunakan untuk analisis berkaitan dengan sektor tenaga. Terdapat 4 ciri isi rumah dalam ekonomi iaitu pendapatan rendah pertengahan, pendapatan pertengahan atas dan pendapatan tinggi. Dengan tingkat pendapatan isi rumah diambil kira, ini membolehkan perbezaan setiap impak dapat dikenal pasti. Setiap persekitaran luaran yang berlaku akan dianalisis kerana apa yang berlaku akan memberi kesan kepada entiti. Apabila ia memberi kesan, maka akan mempengaruhi keseimbangan yang baru dalam konteks ekonomi. Peratusan pembahagian tenaga mengikut sektor juga akan dikaji. Sebagai langkah mengenal pasti impak penghapusan subsidi ini kepada sektor lain. Terdapat 2 jenis data utama yang digunakan dalam artikel ini daripada 6 sumber sahih yang berbeza-beza. Data ekonomi, sumber, Jadual Input Output Malaysia 2010 dan Buku Panduan Statistik Malaysia 2011. Antara input yang terdapat ialah pendapatan negara adalah hasil daripada ekspor, hasil cukai dan hasil bukan cukai. Pembelanjaan negara pula dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu komoditi, pembangunan infrastruktur, pindahan pembayaran dan subsidi komoditi. Menerusi sumber yang digunakan memperlihatkan jumlah pendapatan serta pembelanjaan kerajaan yang merangkumi pelbagai sektor melalui sumber yang sahih daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Seterusnya, data isi rumah. Sumber: Laporan Tinjauan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas Malaysia 2009, Laporan Malaysia mengenai Tinjauan Pembelanjaan Rumah Tangga 2009, Keseimbangan Tenaga Nasional Malaysia 2012 dan Buku Panduan Statistik Tenaga 2015. Input yang terdapat ialah data memperlihatkan terdapat jurang perbezaan ketara dalam pendapatan isi rumah antara golongan berpendapatan rendah dan tinggi. Data juga digunakan untuk menjelaskan perbezaan antara sektor minyak mentah dan gas asli dengan sektor elektrik dan gas. Hujah atau argumen artikel yang pertama ialah artikel ini menjelaskan kerajaan mempunyai hasrat yang teguh dalam mengurangkan subsidi. Tetapi, dasar serta polisi masih lagi gagal dicapai untuk mengatasi impak penghapusan subsidi ini. Hujah ini dilihat sangat kritikal untuk dibahaskan kerana kepentingannya kepada orang awam. Ini kerana kerajaan seharusnya mencari mekanisme terbaik terlebih dahulu sebelum melaksanakan pengurangan atau penghapusan subsidi bahan bakar ini. Dasar yang praktikal diperlukan bagi mengatasi impak kebergantungan subsidi kepada masyarakat daripada segi taraf hidup, pendapatan, persamaan ekuiti kekayaan. Yang kedua ialah artikel ini menyatakan bahawa penghapusan atau pengurangan subsidi perlu menjadi agenda utama kerajaan untuk menjaga aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Ini kerana pengarang melihat bahawa sangat penting untuk kerajaan mendapatkan hasil pendapatan yang maksimum. Pengarang menjelaskan jika penghapusan subsidi dilakukan, maka kerajaan dapat mengurangkan defisit hutang negara. Dengan penghapusan subsidi juga, pengarang memberi justifikasi. Ia mampu mengurangkan pelepasan karbon untuk kelestarian alam sekitar. Malahan itu, apabila bajet subsidi dihapuskan, maka bajet tersebut boleh membantu negara melaksanakan agenda pembangunan negara dalam pelbagai sektor awam. Pernyataan tesis oleh pengarang ialah penghapusan subsidi memberi impak positif seperti pengurangan defisit negara, kesan kepada sosial serta impak positif dalam penjagaan alam sekitar. Namun begitu adalah sangat penting untuk menyeimbangkan penghapusan subsidi dengan implikasinya supaya golongan berpendapatan rendah tidak terlalu terkesan justifikasi. Pada pendapat saya, pernyataan tesis oleh pengarang artikel adalah benar kerana saya melihat kepada 3 aspek iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi aspek ekonomi, sudah pasti penghapusan subsidi bahan bakar membolehkan pembelanjaan tersebut disalurkan kepada sektor lain. Sebagai contoh, bajet tersebut boleh disalurkan kepada sektor kesihatan yang membolehkan rakyat menikmati akses kesihatan yang lebih maju dan berkesan. Bagi aspek sosial, tingkat daya hidup masyarakat akan meningkat dan membolehkan rakyat mempunyai akses lagi murah untuk sektor yang tersedia. Bagi aspek alam sekitar pula, sudah pasti dengan penghapusan subsidi bahan bakar dapat meningkatkan kesedaran orang awam berkenaan kelestarian alam sekitar. Pada pendapat saya, subsidi bahan bakar ini lebih menjurus kepada eksternaliti negatif bersandarkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, ia memberi kesan persekitaran seperti alam sekitar kerana berlakunya pelepasan karbon. Kedua,
Ia memberi kesan kepada golongan berpendapatan rendah apabila subsidi lebih menguntungkan golongan berpendapatan tinggi. Ketiga, berlakunya masalah kos luaran seperti kesihatan kepada pihak ketiga akibat pencemaran dan sebagainya. Keempat, berlakunya kesan sampingan seperti kesesakan lalu lintas serta lambakan penggunaan kenderaan bermotor. Kelima, menyebabkan sumber semula jadi negara semakin berkurangan akibat permintaan tinggi daripada masyarakat. Berdasarkan graf serta jadual dalam rajah 1, 2, 3 dan 4 adalah bukti mengapa subsidi bahan bakar ini membawa kepada eksternaliti lebih negatif. Dapat dilihat dengan jelas menerusi rajah 1 dan 3 menunjukkan bahawa penggunaan serta subsidi yang menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2016 saja mencatatkan subsidi bahan bakar berjumlah $11.78 yang jauh beza pada tahun 2014 yang hanya mencatatkan $6.53. Malahan itu, trend penggunaan tenaga juga meningkat melebihi paras 95% penggunaannya. Rajah 3 pula memperlihatkan 3 jenis bahan bakar yang paling tinggi permintaannya iaitu gasolin, diesel dan jet fuel. Ini semua membawa kepada pelepasan karbon seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4, di mana minyak menyumbang angka sebanyak 150 million tan, manakala gas menyumbang 200 million tan dalam setahun. Ini adalah jumlah pelepasan karbon dalam setahun sahaja dan sudah melebihi paras angka yang tinggi. Justru itu, ini menjelaskan mengapa subsidi bahan bakar ini menjurus kepada eksternaliti negatif. Hujah atau argument. Penghapusan subsidi pada hakikatnya memberi bebanan kepada rakyat kerana dengan adanya subsidi membolehkan setiap masyarakat menikmati keistimewaan tersebut. Tetapi apabila ia dihapuskan, ia akan menyebabkan rakyat yang berpendapatan rendah mengalami kesukaran dalam mendapatkan bekalan yang murah. Namun begitu, jika subsidi yang dilaksanakan tersebut mengalami ketidakseimbangan dalam pengagihan, bukankah ia lagi mendatangkan implikasi yang lagi buruk seperti taraf hidup masyarakat yang disasarkan tidak akan meningkat. Selain itu, persoalan seperti adakah alam sekitar semula jadi tidak mempunyai kepentingan yang sama seperti keperluan dalam ekonomi ini juga boleh ditimbulkan. Ini kerana jika kos sampingan seperti alam sekitar akibat desakan ekonomi ini tidak dipandang serius, ia sudah pasti memberi kesan yang lagi besar bukan sahaja kepada aspek alam sekitar tetapi kepada kehidupan manusia pada masa akan datang. Sangat jelas subsidi bahan bakar ini telah mendorong kepada degradasi alam sekitar. Dan jika tiada tindakan penghapusan, tidak mustahil akan berlaku ketidakseimbangan ekologi dalam alam sekitar. Sokongan terhadap hujah atau argument. Jika dilihat kepada statistik yang dinyatakan, penggunaan tenaga serta bahan bakar jelas menunjukkan trend peningkatan. Ini dilihat lebih menjurus kepada eksternaliti negatif akibat peningkatan yang berlaku. Apabila peningkatan bajet subsidi berlaku, maka akan meningkatkan penggunaan serta capaian kepada asas bahan bakar yang lebih murah. Jika capaian ini berlaku, sudah pasti akan menyebabkan berlakunya kesan sampingan seperti monopoli subsidi serta menggalakkan perubahan iklim terhadap alam sekitar juga peningkatan jumlah penggunaan. Ini sudah tentu memberi kesan jangka panjang seperti peningkatan jumlah pencemaran, meningkatkan masalah sosial seperti kesihatan dan mengganggu pasaran ekonomi. Penegasan yang lebih nyata boleh dilihat dalam aspek alam sekitar yang paling terkesan akibat subsidi ini kerana ia melibatkan perubahan struktur yang berlaku dalam persekitaran semula jadi. Jika kerajaan tidak menghapuskan subsidi bahan bakar ini, ia seolah-olah melihat kerajaan menyokong tindakan degradasi alam sekitar dan dilihat bertentangan dengan protokol Kyoto dalam membasmi alam sekitar.